Hai, selamat pagi. Nama saya Evelina Sufi Ana Richard, PA 2311057 berasal dari Cebu, Sarawak. Hai, nama saya Nur Karimah binti Rasul, nomor metrik PA 2311057 dari Tao, Sabah. Hai, saya Priscilia Natalia Ana Lukas, PA 23110367 berasal dari Miri, Sarawak. Hai, nama saya Ayu Nazrin binti Badru Hisham, BA 23110419 berasal dari Johor Bahru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Pada pagi ini, kumpulan kami akan membentangkan mengenai topik pencemaran udara. Apakah itu pencemaran udara? Pencemaran udara merupakan satu keadaan yang melibatkan pengenalan kepada sebarang bahan kimia, bahan biologi ataupun jirim zarahan yang boleh menyebabkan kemudaratan, ketidakselesaan kepada penduduk serta mengganggu sistem alam sekitar fizikal apabila ia dibebaskan ke atmosfera. Apakah bahan yang boleh menyebabkan pencemaran udara? Contoh bahan yang boleh menyebabkan pencemaran udara ialah gas karbon dioksida yang berlebihan, sulfur dioksida yang berlebihan, gas klorofluorokarbon yang berlebihan yang dibebaskan ke udara boleh menyebabkan berlakunya pencemaran udara. Baru-baru ini, 7 November 2023, New Delhi, India terus bergelut dengan pencemaran udara. Bagaimana ianya boleh berlaku? Pencemaran udara di New Delhi berlaku disebabkan oleh pembebasan asap toksik, kesan daripada aktiviti pembakaran mercun api sempena sambutan Deepavali. Kerajaan India telah menghalang dan membuat sekatan terhadap aktiviti sempena sambutan Deepavali ini, tetapi tidak diendahkan. Akibat daripada aktiviti ataupun akibat daripada pencemaran udara ini, sekolah rendah di New Delhi terpaksa ditutup. Akibat indeks pencemaran udara yang mencecah lebih daripada 300 iaitu 458 yang berada di tahap yang sangat tidak sihat dan sangat berbahaya. Apakah faktor yang boleh menyebabkan berlakunya pencemaran udara? Pencemaran udara berlaku disebabkan pelepasan asap dari kilang di mana bahan pencemar seperti sulfur dioksida dan karbon monoksida terlepas ke atmosfera yang menyebabkan kualiti udara tercemar dan merosot, di mana mampu mendorong berlakunya hujan asid sekaligus pencemaran udara berlaku. Yang kedua, faktor pencemaran udara ini berlaku disebabkan pembakaran terbuka iaitu pembakaran sampah sarap di sesuatu kawasan secara besar-besaran telah meningkatkan pelepasan asap seperti karbon monoksida dan partikel terampai seperti debu ke atmosfera, menyebabkan kualiti udara di atmosfera merosot dan meningkatkan berlakunya pencemaran udara di sesuatu kawasan tersebut. Itulah tadi faktor yang menyebabkan pencemaran udara. Seterusnya, apakah kesan pencemaran udara kepada manusia dan alam sekitar fizikal? Kesan pencemaran udara yang pertama iaitu memberikan kesan kepada kesihatan manusia, iaitu sistem pernafasan. Hal ini dilihat melalui gas-gas seperti karbon monoksida akan meracuni sistem pengangkutan oksigen dalam darah, akan melambatkan tindak balas manusia sehingga menyebabkan mengantuk, penyakit lelah dan mengurangkan fungsi paru-paru. Selain itu, habuk, asap, kabus, wap atau bahan-bahan yang lain juga akan menjejaskan mata dan penglihatan manusia. Hasil kajian Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menyatakan sebanyak 3 juta manusia mati setiap tahun disebabkan oleh pencemaran udara. Ini menunjukkan 3 kali lebih tinggi daripada jumlah kematian disebabkan kemalangan kenderaan di jalan raya. Kesan pencemaran udara yang kedua kita dapat lihat melalui tumbuhan.
Kesan kepada tumbuhan seperti mengalami kerosakan seperti neurosis, yaitu keguguran daun, klorosis, yaitu pertukaran warna dan pertumbuhan akan terbantut. Kesan daripada ini menyebabkan bumi kekurangan sumber makanan dan ekonomi sebahagian penduduk akan juga mengalami masalah. Kesan yang ketiga iaitu terhadap haiwan. Haiwan akan terancam dan mati akibat daripada pencemaran udara. Hal ini terjadi disebabkan daripada udara yang memasuki ke dalam paru-paru haiwan melalui pemakanan haiwan tersebut, dan sumber tumbuhan akan tercemar akibat pencemaran udara. Itulah kesan. Seterusnya, apakah langkah yang boleh kita ambil untuk mengatasi masalah pencemaran udara ini? Antara langkah yang boleh dilakukan untuk mengatasi masalah pencemaran udara ini ialah memperkasakan lagi Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Perkara ini dengan menggariskan panduan-panduan untuk memelihara sistem atmosfera. Dengan itu, sesiapa yang melanggar panduan tersebut akan dikenakan hukuman berdasarkan Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Oleh itu, orang awam tidak berani untuk melakukan pencemaran udara seperti pembakaran terbuka kerana berasa was-was belum melanggar akta tersebut. Langkah seterusnya ialah mempergiatkan lagi kempen kongsi kenderaan. Hal ini dapat meningkatkan kesedaran orang awam betapa pentingnya berkongsi kenderaan. Apabila bilangan kenderaan bermotor berkurang, maka pembebasan asap tercemar seperti karbon dioksida, karbon monoksida dan sulfur dioksida juga berkurang, atau gas rumah hijau juga berkurang kerana tiada pemerangkapan haba oleh gas rumah hijau. Oleh itu, pemanasan global juga berkurang kerana suhu kekal dan tidak tinggi. Akhir sekali ialah melalui pemantauan dan rondaan pihak Jabatan Alam Sekitar atau JAS. Pihak Jabatan Alam Sekitar perlu melakukan rondaan bagi memastikan agar tidak berlakunya aktiviti yang menyebabkan pencemaran udara. Sekiranya terdapat individu yang melakukan aktiviti yang menyebabkan pencemaran udara, maka individu tersebut perlu diberikan dendaan dan hukuman kerana tidak mematuhi Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Contohnya, dendaan mata wang dan dendaan penjara atau kedua-duanya sekali. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.